Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wa sair salihin. Amma ba'du. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rauf Ar-Rahim, kita boleh sambung majlis ta'lim kita Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Itu hari kita tak baca lagi muka surat 304, sebab kita ambil hari itu cerita tentang Imam Nawawi. Bab yang kita patut baca ialah bab taghliz al-yamin al-kadhibah amdan. Babu taghlizil yaminil kadhibati amdan. Terjemahan dia buat dengan dia kata bab tentang besarnya dosa sumpah palsu dengan sengaja. An-Nawawi menggunakan perkataan taghliz untuk menunjukkan keberatan, untuk menunjukkan ada suatu ancaman yang berat, dan itu mewakili kepada dosa yang sangat keras. Maka disuruh jauhi sangat-sangat hal berkaitan dengan sumpah palsu. Kemudian dalam sumpah palsu itu dimasukkan nama Tuhan. So kita bagi sumpah palsu ni kepada dua. Satu, sumpah palsu tak sebut nama Tuhan, bermakna dia sumpah. Dia sumpah, aku sumpah. Bila ni aku sumpah kan, jadi sumpah lah, tapi taklah berat, sebab dia tak sebut apa-apa nama Tuhan. Jadi sumpah lah, ayat tu ayat sumpah. Dia cakap bohong, dia kata aku sumpah betul, tapi bohong. Satu lagi jenis sumpah, dia pakai nama Tuhan. Dia kata aku sumpah, wallahi, demi Allah, demi Allah. Yang perkataan-perkataan dia pakai itu, sekeliling dia, telinga-telinga orang dengar tidak dapat mentakwil, memberi pengertian yang kedua, melainkan pengertian dia sumpah dengan nama Tuhan.
Tapi muatan isi itu adalah kazibah, bohong, dan bohong itu pula amdan, dengan sengaja. Maka dapat juga kita boleh masukkan kategori yang ketiga, ada orang bersumpah dengan sumpah bohong tanpa sengaja. Bermakna ada suatu situasi, kondisi yang memaksa dia. Itu satu jenis sumpah bohong juga, tetapi dosa dia tidaklah seberat. Sebab nanti nak tengok apa yang memaksa dia, apa punca dia. Macam mana orang mencuri tetap berdosa. Berdosalah curi hak orang. Cuma adakah dia dikenakan hudud ataupun tidak? Itu nak kena tengok sebab dia mencuri, nilai dia curian. Anda kena tengok yang itulah pula. Saya dipaksa curi. Kalau saya tak curi, orang nak bunuh anak saya. Kalau saya tak curi, orang nak buat nayang lagu ni. Dan saya tak mampu nak tanggung yang tu, saya pilih yang ni. So mahkamah Islam ni adalah mahkamah yang adil. Hakim akan dengar dua-dua belah pihak, dan hakim akan pertimbang. Baik. Tajuk yang kita baca, An-Nawawi nak menjelaskan bab satu orang ini dia bersumpah bohong dengan sengaja lagi dan pakai pula nama Allah. 3 jenayah dia buat. Satu apa dia? Sumpah. Satu sumpah bohong, betul? Kedua sengaja. Sengaja bermakna tak ada apa-apa. Tak ada keperluan apa-apa saja, habit kot. Dan yang ketiga apa jenayah dia? Dia pakai nama Tuhan. Tengok. Kata Imam Nawawi, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadbanu. Qala summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi azza wa jalla, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Itu daripada ayat Ali Imran 77. Kata Nawawi, hadis ini muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim yang bukan haknya, maka ia nanti akan bertemu dengan Allah sedang Allah murka kepadanya. Untuk membenarkan sabdanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kitab Allah Azza wa Jalla, iaitu Ali Imran 77. Allah berfirman, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Terjemahan dia, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka siksaan yang sangat pedih.
Ini hadis yang pertama An-Nawawi bawa untuk menyokong tajuk ni. Kalau kita tengok dalam hadis ni ikhwan, dalam hadis ni dia cerita bab sumpah betapa berat. Tapi dalam hadis ni tak sebut kawan tu sumpah pakai nama Allah ataupun tidak. Sebut kawan tu sumpah. Isi sumpah dia bohong. Kes apa dia? Kes ini berkaitan dengan malin imri'in muslim, harta orang Islam lain. Mungkin dia nak, ataupun biasa yang lumrah terjadi dalam masyarakat Arab, tanah terbiak macam tu, Badawi ni kan, Badui kan, dia masuk, dia duduk. So berapa lama dia duduk, dia tengok tak ada siapa main tengok tempat tu, so dia buat, dia pakai, dia buat rumah, dia ikut dia lah apa modal dia ada. So mungkin lama tu gamaknya orang tu tahu, maka dia akan main bagi tahu kata ni tanah aku hang keluar. Biasa kes lagu tu akan jadi. Dan biasanya mereka akan datang mengadu pada Rasulullah. Dia ni akan kata tanah ini tanah pak saya. Dia ni pula kata tanah ni tanah saya. Kalau ditanya apa bukti tanah tu tanah awak, dia kata bukti dia saya duduk, saya bercucuk tanam. Kalau tanah orang, lama dah saya kena ambat. Ni pokok ni nak menjadi ni, ataupun kambing tu nak jadi, nak beranak pula, bukan sehari dua hari ni kerja. Kalau orang punya tanah, lama dah saya kena ambat. So based on logik lah. Kenapa ambil masa yang begitu lama? Dia ni pula dia kata tidak, tanah ni tanah saya bersumpah. So dua-dua orang sudah bersumpah. Jadi nak bukti macam mana? Huwa Rasulullah. Ini kes Allah tak biarkan Jibril datang sebagai pengadil. Allah menghukum manusia di sini dengan bicara iman. Tengok nanti iman siapa yang akan hidup, iman siapa yang tak hidup. Maka apa yang terjadi kalau ikut kepada fakta, kawan yang cakap tadi, dia duduk, dia usahakan tanah tu, betul lah dia. Dia ni, saya tak tahulah zaman dulu ada geran ke tak ada geran. Saya fikir orang-orang Arab dia akan katuk batu tu lah sebagai petanda kan. Dia punya daerah-daerah dia dekat tu je lah. Tapi kalau orang bercabut, orang buat macam lain, habis. So biasanya Rasulullah akan bagi pada orang yang hujah dia kuat, bagi. Maka Nabi akan kata sepatah, macam ni Nabi kata. Nabi kata man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqi. Siapa yang mai sumpah depan aku, dia kata harta orang Islam lain tu harta dia, tanpa hak. Dan aku tak tahu, Nabi kata, aku putus bagi kat dia. Dan dia sumpah tu menang ke dia. Nabi kita ingat satu benda ni. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Akhirat besok, laqiyallah, pada hari dia bertemu Allah. Hari apa? Hari malaikat ambil nyawa dia. Hari malaikat ambil nyawa dia, dia masuk dalam kubur, sudah berlaku murka Tuhan pada dia. Dia akan lihat murka Tuhan. Imam Ibn Qayyim menulis satu kitab yang sangat menarik, nama dia Miftah Darus Sa'adah. Dia kata, apabila Allah Ta'ala nak bagi murka pada orang di hari akhirat, nak tunjuk murka, maka Allah start murka tu pada hari mati. Dia berangkai. Yang nak kena di neraka, dia akan di mahsyar. Yang nak kena di mahsyar, dia akan start dalam kubur. Yang nak kena dalam kubur, dia akan start masa nyawa nak cabut. Dan apa-apa yang kita nak kena, na'udzubillah wala'iyazubillah mizalik, yang akan kena dalam bentuk azab dan murka pada orang yang nyawa dia nak cabut, dia akan kena sebelum dia mati. Bahang murka Tuhan akan ada dalam hidup dia. Hidup dia semua akan tercabut berkat. Imam Ibn Qayyim kata, itu kita akan tengok, dia akan kena sebelum dia akan dapati benda itu sekiranya dia tidak taubat. Kalau dia taubat, Allah Ta'ala akan ampun. Dan syarat taubat itu
beratlah, dia kena pulangkan hak orang lain. Namun Nabi sebut di sini laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa Allah dalam keadaan Allah marah dekat dia, Allah murka dekat dia. Ikhwan, orang Arab dia dengar perkataan ghadab, dia macam kita tengok apa, bila kata ghadab, dia tengok kalau kita kata rajul ghadab, oi, laki tu marah ke hang. Kalau dia pegang pen dia boleh lepas, dia akan tengok. Sebab mata orang ghadab ni, yang ni akan naik, mata dia akan, urat-urat mata akan berselang, ayat mata akan jadi merah. Kita kata apa? Kita dengan orang Arab kita kata akhuka, kita kata tu saudara hang tu, dia marah kat hang, dia mesti akan tinggal meja dia tengok. Dia akan jadi cuak, dia jadi takut. Nabi kata dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ghadban. Allah akan tunjuk kemarahan Allah kat dia. Bila Nabi sebut benda ni ikhwan, kawan yang tadi dia dakwa kata harta tu harta dia, dia bukan nak khianat asalnya, based on bukti kan, dia akan lepas tanah Allah. Sebab dia tak boleh bayang Tuhan punya marah tu macam mana. Dia boleh tengok orang yang paling kuat, syujak. Syujak ni kita kata orang yang pandai main kuda, lepas tu dia boleh main pedang atas kuda, dia boleh bunuh orang atas kuda, ni orang panggil syujak, orang yang dahsyat lah. Dia tengok dia tu marah pun, dia tahu dah macam mana kuda tu kencang, hambat orang. Dan dia terkejut bila kata Allah akan jumpa dia dalam keadaan marah. Laqiyallah. Malaikat ni semua duduk tepi, dia dengan Tuhan bersemuka dalam keadaan Tuhan marah kat dia. Kalau dia andai kata dia pegang tanah tu, balik ni 3 uncang, balik ni 4 uncang pun, dia akan lepas, dia akan bagi balik. Nabi kita siapa sengaja buat lagu ni, dia akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan Tuhan murka kat dia. Lepas tu Nabi baca ayat ni, Allah Ta'ala kata tentang orang-orang yang mereka itu menukar janji Allah dengan sumpah-sumpah yang bohong. Berjanji macam lain, lepas tu guna sumpah untuk kata janji tu tak ada lah apalah. Pasal apa? Pasal samanan qalilan, pasal habuan dunia yang sikit, harta benda yang sikit. Allah kata mereka ini ulaika, mereka ini di hari akhirat, la khalaqa lahum fil akhirah. Akhirat ni tak ada apa, melainkan ada murka Tuhan saja. Tak usah cakap syafaat, tak usah cakap siapa nak tolong, Nabi pun tak akan tolong. Yang ada kepada mereka cuma murka Tuhan. Maka apa akan terjadi? Pertama, la yukallimuhumullah, Tuhan tak akan cakap dengan mereka akhirat. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Tuhan tak akan tengok muka mereka, bayang mereka pun Tuhan tak akan tengok. Yang ketiga, wala yuzakkihim, Tuhan tak akan cuci mereka daripada dosa, tidak ada keampunan. Yang keempat, walahum azabun alim, ke atas mereka azab yang sangat pedih. Subhanallah ikhwan. Bila Nabi cakap benda ni, Abdullah bin Mas'ud kata, tengok Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dia kata, summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaquhu. Tengok perkataan dia. Dia kata, untuk membenarkan apa yang Nabi cakap, Nabi nak kukuhkan lagi cakap dia, Nabi bawa misdaq. Misdaq. Apa dia misdaq? Pembenar. Pembenar. Misdaq di sini apa dia? Kitabullah, Quran. Maka Quran itu adalah misdaq, pembenar. Tengok. Jadi bila kita bercakap apa pun ikhwan, kita kena ada misdaq, pembenar. Maka bagi orang yang ada iman dengan Allah, beriman dengan rukun iman, maka bila dibawa Quran itu, maka dia terus akan nampak, haza misdaqu minallah, ini adalah pembenaran daripada Allah. Haza kitabullahil azim, ini adalah kitab Allah yang besar. Maka dia
Kalau Quran larang, dia akan benarkanlah Quran tu. Dia tak akan buat larangan tu. Kalau Quran kata suruh, dia akan dengarlah cakap Quran, dia akan ikut suruhan itu. Tengok bagaimana Nabi didik hati sahabat. Hak tadi tu dah terlibat dengan bohong dah. Boleh reserve balik. Boleh apa? Reverse. Apa beza reverse dengan reserve? Kalau reserve? Oh, maafkan saya. Apa tadi? Reverse. Tengok. Subhanallah, ikhwan. Dahsyat, nah? Ayat Quran itu sebagai misdaq. Kita kena ingat lagu ni. Jadi apa pun orang cakap pada kita, Pak Cik Din, Pak Amir, apa pun orang sembang pasal kita, kita tanya dekat dia, awak ada misdaq? Dia kata, apa pula Luqman? Yang lama pun tak lepas lagi, main pula benda baru. Misdaq. Dulu hang kata ikut Quran dengan sunnah lah, misdaq pula. Kita kata, ni tak mau baca Riyadhus Shalihin masalah. Subhanallah, ikhwan. Maka dalam riwayat lain menyebabkan sahabat itu, dia bila Nabi kata, ambillah tanah tu. Dah hang kata hang punya kan, aku atas saksi lah, atas bainah lah, keterangan. So dia ni pun balik. Maka Nabi kata, itu dalam riwayat Muslim, Nabi kata, sambil kata, siapa-siapa yang berbohong antara hampa ni, Allah akan ambil tanah tu kalung kat dia. Hang sereklah dengan leher hang tu depan Tuhan elok. Dia bila dia dengar lagu tu, dia patah balik. Dia kata, ya Rasulullah, tanah ni bukan tanah aku. Aku duduk lama, aku rasa macam aku punya. Dan ni hang ingat aku nak. Nabi kata, pasal apa tadi tak mau cakap lagu ni? Pasal tadi aku rasa macam aku punya. Lah ni baru aku tahu orang punya. So settle. Dia tak payah pergi high court, dia tak payah pakai lawyer, dia tak payah. Iman. Beriman kepada Allah ni, beriman kepada kalam Allah ni, settle. Al-Imam Nawawi membawa dalam hal ini, ikhwan, dalam hadis pertama ini dapat kita notakan apa dia? Berbohong, bersumpah bohong walaupun tak pakai nama Tuhan, dosa dia besar. Apatah lagi kalau kita perselit nama Tuhan. Ni tak pakai nama Tuhan, sumpah aja. Sumpah, tanah ni tanah aku. Sumpah, benda ni benda aku. Sumpah. Sebut ayat sumpah. Maka dia akan jumpa Tuhan. Sebab apa, ikhwan? Sebab dalam ni dia telah bagi mudarat pada orang. Dia mengambil hak orang. Al-Imam Nawawi bawa kepada kita hadis berikutnya, wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqu imri'in muslim biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannata faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah qala wa in kana qadiban min arakin rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harisi. Dia kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka dan mengharamkan syurga atasnya. Ada seorang sahabat bertanya, walaupun yang dirampas itu hanya sedikit wahai Rasulullah. Yasiran. Maksudnya benda-benda yang dia tu tak ada lah rugi tak mana pun. Sikit-sikit je, benda-benda mudah. Tengok Nabi sebut. Nabi habaq satu benda mudah. Sangat mudah benda tu. Apa dia? Nabi kata, wa in kana qadiban min arak. Nabi kata,
walaupun sekecil batang kayu arak, kayu sugi tu daripada pokok arak. Biasa orang letak ambil wudu, kawan ni mai dia ambil, dia tengah-tengah dia bolang poket dia pergi. Lepas tu dia kata, bukan saya punya ke? Apa pula? Hang punya dalam poket hang lah, poket aku lah. Nabi kata, walaupun sebab tu, hang pergi dakwa benda yang confirm hang tahu benda tu bukan hang punya, Nabi kata hang takkan masuk syurga. Sebab benda tu orang punya. Yasiran benda tu, mudah aja. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Baik, kalau kita tersilap ambil rokok orang kita pisah, seperti kita mengaku rokok kita masuklah dalam kes ni. Kalau di sisi Imam Syafi'i, benda haram tak masuk. Dia kata tak masuk. Benda haram ni boleh rosakkan dia. Dan kalau curi banyak mana pun tak kena hudud benda haram. Sebab apa? Dia haram. Perbuatan kita mengaku benda haram tu orang punya, kita mengaku kita punya, perbuatan tu haram lah. Tetapi kepada orang itu tidak diambil tindakan, ta'zir saja, supaya dia tak buat perangai tu lain kali. Tapi adakah dia kena hadis ni? Adakah dia masuk dalam hadis ni? Agak-agak dia masuk aja. Perbuatan dia itu, ya. Perbuatan dia itu. Bukan pasal benda dia ambil, pasal perbuatan mendakwa dengan sengaja. Yang tu dia tak terlepas. Dan berat ikhwan dalam hadis ni, berat. Dalam hadis ni berat pasal apa ikhwan? Pasal Nabi kata dia sumpah. Dan masa dia sumpah tu Nabi kata, itu dia tahu hakum ra'i muslim. Dia tahu benda tu bukan dia punya. Itu hak orang Islam lain. Dia tahu. Dia sumpah juga. Nabi kata faqad aujaballah, menjadi kepastian bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka dan haram dia syurga. Ulama bahas perkataan haram ke atas dia syurga ni apa maksud dia? Mengambil hak orang, dia bukan masuk dalam hukum kafir. Betul kan? Dia dosa besar. Tapi Nabi guna perkataan haram ke atas dia syurga. Jadi ulama bahas. Ulama kata, ulama akidah kita, ahlu sunnah kata, maksud haram di sini, dia masuk neraka tu punya lama. Macam tak keluar dah. Kalau sebutlah nama fulan tu dekat malaikat, sajalah saya kata dengan tak ada riwayat pun, malaikat kata, hangui dah kawan tu. Hangui dah. Tengok baru keluar. Punya lama. Bukanlah maksud dia tak keluar dah. Sebab yang masuk neraka tak keluar dah ni hanya orang kafir, penyembah berhala, orang murtad. Tapi kawan ni tak buat kerja tu, tapi benda dia buat tu besar. Inilah yang Nawawi guna perkataan tadi, taghliz. Suatu benda berat yang diancam dalam hadis ni. Kalau kita pergi sumpah satu benda yang bukan hak kita sebagai hak kita, walaupun benda tu dekat kita, kecil ajalah. Kecil ajalah. Saya teringat dulu kita duduk mengaji talam orang bubuh kurma talam. Saya ingat kalau duduk di Iraq boleh makan kurma tu kira dah medium class lah. Time saya pergilah, time perang tu, pasang kurma orang bubuh. Tapi duduk rumah Ustaz lah, makan ayam, makan kambing, makan telur. Kita pergi mengaji di masjid, kurma. Di Pulau Talam, kurma. Kurma tempat kita macam tu lah. Kita bagi kadang-kadang tak sentuh pun kurma. Orang Kelah balik sana, dia lintas mai. Sekali dia lintas tu dia cekak. Dia sok tangan dia dengan lebar. Dia sok angkat lagu tu dia pergi. Dia belah sana dia ada halakah dia tu, ada lah kurma dia. Tapi dia melangkah belah kita ni. Syekh tengok kita ni ada 6 orang, dia bubuh sesuai dengan 6 orang, dia mencekok.
Syekh tu akan kata kat dia, haram, haram. Makan benda haram. Saya duk fikir takkanlah pasal kurma tu jadi haram kan? Tak. Dia akan mengikut hukum itu, situasi dan kondisi. Kayu arak ni akhwan, kayu arak besar ni je buat sugi. Takkanlah masuk neraka kot. So zaman dulu pula pokok arak tu boleh cantai lagu tu je. Takkan tu, dia bukan masalah besar kayu tu. Dia masalah ada satu tabiat yang buruk. Apa dia? Merasakan barang orang yang mesti kita minta izin adalah milik kita. Dan buat dakwaan sumpah palsu. Agama bantah ini keras. Jangan. Bukan masalah benda dia ambil tu. Masalah agama tak suka dia ambil tu. Hak orang adalah hak orang. Jangan ambil. Minta izin. Kalau dia lalu tu dia kata dekat Syekh uridu. Dia kata uridu dia kata. Saya minta sikit boleh tak? Uridu aku nak sikit. Syekh bagi Tapi dia mesau tu. Oh, Syekh tak suka. Itu haram. Hamba kerja haram, hamba makan pun. Pandai-pandai lah. Kalau orang Melayu orang makan sikit perut pecah perut. Tak suka perangai itu. Tak, agama tak suka. Jangan mengaku. Kita pun didiklah anak-anak kita kecil-kecil ni jangan. Kita boleh pakai sugi orang, tapi jangan mengaku kita punya. Jangan mengaku macam kita pakai ubat gigi orang punya kan, pakailah, tapi mengakulah. Saya pakai tadi sikit. Pakai sikit. Tambah kita duduk negeri-negeri yang macam Iraq atau perang, setiap benda menjadi penting. Tambah kita orang Malaysia, ayak. Biasa saja ayak macam ni. Tapi apa beza dia? Ini ayak yang belum dimasak. Ini ayak dah dimasak. Jangan buat pasal berkelih. Pasal masin tak boleh minum. Yang ni dah dimasak, garam dia mati, baru boleh minum. Kita masak untuk kita minum lah. Nak buat dalam kelas, nak pergi mengaji lagi. Kita main dia tukar. Mula. Bukan kata harap dengan anak nanti keluar terus. Apa ni dia buat? Kita nak kena pergi masak balik. Sekejap nak kena pergi tahan teksi pula. Teksi pula ikut jam. Kacau. Dia akan bagi susah orang tu berawit. Kerana satu gelai ayak ni kita pergi ambil ayak orang masak, menyebabkan kawan tu tak boleh pergi mengaji. Sedangkan dia mai daripada negeri mana? Katalah tajuk yang dia kena mengaji hari tu, tajuk tu Syekh tak ulang dan dia nak akan ambil exam. Apa masalah dia? Maka tabiat sekecil tu Nabi tak mau. Jangan buat lagu tu. Usahakan sendiri. Jangan buat lagu tu. Boleh memang. Cara memang kemam mulut tu. Saya nak seriah. Baik. Wa an Abdullah bin Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'iru al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Qala al-isyraku billah. Qala summa madha? Qala al-yaminul ghamusu. Qultu wa mal yaminul ghamusu? Qala alladhi yuqtati'u ma lam ri'in muslim, yani yaminin huwa fiha kazibun. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ingat satu cerita yang menarik tentang Abdullah bin Amr dalam riwayat Muslim, yang dia ceritakan dia mengalami 3 keadaan hidup. Keadaan tak ada orang yang dia benci melainkan Nabi. Keadaan tidak ada orang yang paling dia sayang melainkan Nabi. Betul?
Dan keadaan dia takut nak mati. Pasal apa? Dua gambaran tu duduk dalam kepala dia. Kira hari dia nak mati, anak dia kata duduk tengok dinding. Sampai anak dia suruh dia makan, dia tak mau. Dia kata, hang tak tahu, aku mengalami keadaan yang, andai kata aku mati masa tu, di mana tempat aku? Tak ada orang yang paling aku benci melainkan Rasulullah. Dan kenapalah aku tak mati masa dalam keadaan paling orang yang aku sayang adalah Rasulullah. Dan aku nak mati pada hari ni, Rasulullah dah tak ada. Dia kata. Abdullah, apa nama dia? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dahsyat, ikhwan. Orang ni orang yang sangat dahsyat. Baik, kata dia, Nabi telah bersabda, dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Apa itu? Berani kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan bersumpah palsu. Nabi kata dosa besar itu ini adalah dosa besar. Syirik Allah, uququl walidain, dan qatlun nafsi, bunuh nyawa, dan Nabi kata yaminul ghamus, iaitu sumpah bohong. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa ada seorang badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apa sahajakah dosa-dosa besar itu? Baginda menjawab, dosa besar itu menyekutukan Allah. Dia bertanya, kemudian apa lepas daripada sekutu Allah? Baginda menjawab, sumpah palsu. Aku bertanya, kata Abdullah bin Amr, aku bertanya, apakah sumpah palsu itu? Baginda menjawab, iaitu seseorang yang merampas hak seorang Muslim, yakni dengan menggunakan sumpah yang mengandung kebohongan. Itulah Nabi kata dinamakan sebagai al-yamin al-ghamus. Asal makna ghamus adalah lemah. Orang tu lemah, sama ada dia lemah dalam ayam atau dia lemah dalam pasir. Dia lemah, dia tak boleh menapah benda tu masuk. Maka kenapa orang ni dipanggil yaminul ghamus? Kerana bila sampai di hari akhirat nanti, Allah akan ambil sumpah-sumpah dia tu, duduk keliling dia macam orang lemah. Dia tak tengok dosa-dosa lain lagi, dia tengok sumpah dia tu, dia macam orang tak boleh menapah, duduk lemah. Maka dikatakan yaminul ghamus. Sumpah itu akan melemaskan dia di hari akhirat nanti. Subhanallah. Macam mana yang kata sumpah palsu tu? Maka Nabi abang, yamin, dia sumpah, wa huwa fiha kazibun, tapi dalam keadaan dia dusta. Pasal apa? Dia nak ambil hak orang. Tengok ikhwan, Nabi bagi tahu pada kita, di sini walaupun tak sebut nama Allah, sumpah palsu adalah dosa, salah. Apa saja lagi diseret nama Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwan, apa yang kita kena buat ikhwan? Jauhkan diri kita daripada mengaku hak orang itu hak kita, dan jangan libatkan sumpah. Apalagi kita nak pakai nama Tuhan. Yang ni kita kena didik. Ya, sabar. Kalau dalam di mahkamah ramai orang tu sebelum bagi keterangan, tapi dia masa bagi keterangan dia cakap. Dia masuk masuk. Aku bercakap benar, aku bersumpah bercakap benar. Kau bersumpah cakap benar. Ya, aku bersumpah. Angkat tangan pula. Angkat tangan dalam sumpah ni main mana tak tahu. Tapi tak apalah, gamaknya orang putih kata I swear kan. Benar lah, cakap benar lah tu. Macam ni tak bohong lah kan. Betul lah. Tapi bila dia cakap bohong, dia Allah menyebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah kata jangan panggil mereka ini hamba-hamba Allah. Jangan panggil mereka hamba Allah. Kalau mereka buat benda ni, kalau mereka meninggalkan benda ni, Allah kata panggillah mereka ibadur rahman. Di antaranya walladzina la yashhaduna az-zura wa iza marru bil laghwi marru kirama. Ya. Kalau mereka buat ni, Tuhan kata jangan panggil mereka ibadur rahman, hamba aku ar-rahman, aku tak suka.
Iaitu orangnya walladzina la yashhaduna zura, orang yang tidak menjadi saksi palsu. Masa dia jadi saksi palsu tu dia sumpah, tapi semuanya zura, bohong. Allah kata mereka bukan hamba aku. Oh, dahsyat. Ada orang boleh beli dengan bukan sikit harga saksi-saksi yang ada value punya ni kan, kadang boleh pergi sampai juta. Penasihat saja 25%. Kau lah pasal aku kena lelong 5 dirham. 5 dirham aku ni punya muka, 5 dirham. Ikhwan, kita ikhwan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita jumpa hadis-hadis macam ni ikhwan. Bila kita jumpa hadis, kita jumpa petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita apa ikhwan? Tugas kita kena sayang dengan petunjuk Nabi. Sayang, sangat-sangat jaga. Dekat mana kita boleh habaq pada anak-anak pinak kita, habaq. Oh tak apa, rugi-rugi. Kadang-kadang kak ipar dengan adik ipar, apa dia? Pasal tanah, pasal duit EPF, dah mati mengaku, tanda tangan macam mana kau tak tahu buat pakai pindah transaksi itu berlaku. Tengok-tengok orang yang tak ada kena mengena dengan itu dapat, yang patut dapat jadi tak dapat. Tengok apa ancaman dia. Besar ikhwan. Kalau ikut cara Imam Ibn Qayyim dalam dalam Miftah Darus Sa'adah tadi, setiap azab neraka dia akan bahang dia akan masuk ke mahsyar. Orang tu masuk mahsyar akan kena bahang neraka. Yang nak kena di mahsyar akan kena bahang dia dalam kubur. Pasal hadis kata dibuka bagi ahli syurga ni satu tempat daripada syurga masuk dalam kubur dia. Dan Nabi kita tak mati satu orang, melainkan dia tengok tempat dia dalam syurga atau dalam neraka masa nyawa nak cabut, menyebabkan dia kariha liqa Allah, kariha, benci, tak mau jumpa Allah sebab dia duk tengok yang tu. Apa yang dia nak kena di mahsyar, dia akan kena dalam, yang dia nak kena dalam kubur tu dia akan kena masa nyawa nak keluar. Bahang dia mai. Ya Allah kata, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Ngeri Tuhan kata, kenapa boleh tengok orang zalim masa nyawa dia rentak. Orang zalim ada dua makna. Satu, orang kafir tu dikatakan zalim kerana Quran menamakan syirik itu zalim. Mereka dalam syirik. Yang kedua, zalim secara maknawi, iaitu kezaliman yang macam ni. Nabi masukkan sebagai al-kabair, dosa besar. Dan apa yang akan kena masa nyawa nak keluar, dia akan kena sikit dalam hidup. Harta tak menjadi. Pasal itu ikhwan, satu daripada perkara besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, pada ikhwan, Allah bagi pada kita ni muhasabah. Ya, kita muhasabah itu penting ikhwan. Itu ayat 18 daripada surah Al-Hasyr, ayat muhasabah. Ingat baru ni Ustaz kita Al-Fadil, Ustaz Syekh Azmi bin Syekh Abdul Hamid, Mukadimah Pak Long, ingat tak Mukadimah dia? Dia baca hadis 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada kan? Dia sebut kan? Lepas tu di hujung tu dia kata apa? Dia kata Imam Ibn Qayyim kata keramat Imam Ibn Qayyim. Ingat? Apa Ibn Qayyim kata? Apabila Allah nak bagi kebaikan pada satu orang, saya tulis tau. Saya balik, saya apa ni saya ingat. Ni mesti tak tulis. Alhamdulillah. Jawab mesti mau jawab. Itu yang penting. Imam Ibn Qayyim kata apa? Pak Long kata, saya ambil order Pak Long. Kata keramat, dia kata kata-kata hikmat Imam Ibn Qayyim. Apabila Allah menghendaki kebaikan dengan satu orang, apa dia? Allah uruskan masa untuk orang itu. Sebab Nabi kata ambil berapa? 5 sebelum datang 5 kan? Sebab 5 yang mula nikmat, 5 yang belakang bala, azab. 5 yang pertama apa? Muda sebelum
Tua. Muda adalah nikmat. Tua dah tak nikmat. Bukan tak ada nikmat, ada nikmat cara orang tua fahami. Tapi banyak yang korang dah. Bukanlah tak ada terus bercik dia. Ana nak jenguk sikit-sikit tu. Dia ni orang sikit. Kan? PE kata dekat Maidin, PE kata kita dah tua. Dia kata tak, kita tua pun sama macam orang muda dak, dia kata. Kita orang tua. Orang tua ni ada pistol pun tak boleh tembak. Dia kata. Cara orang tua. Tak lepas nak pegang kancing pistol di tangan nak ketang. Orang muda pak kata tembak. Satu, dua. Kaya sebelum susah lah. Kaya adalah nikmat. Miskin adalah satu susah. Lagi dua, tiga. Sihat sebelum sakit. Sihat nikmat. Sakit bala, ujian. Lagi? Lapang sebelum kalut. Lapang nikmat. Kalut ni kalut lah. Last sekali? Hidup sebelum mati. Allah bagi 5 nikmat sebelum datang 5 bala. Maka Ibn Qayyim kata bila Allah sayang dengan satu orang, Allah urus masa dia. Apa Tuhan bagi? Masa dia cukup untuk dia buat amal soleh. Tapi bila Allah tak suka dengan satu orang, Allah kalutkan masa dia sampai dia tak boleh buat apa. Selalu kita jumpa dekat dia, dia akan kata di mulut dia, busy, sibuk. Dengan satu kalimah keramat itu sahaja dia tertanggal seluruh keberkatan amal soleh. Dahsyat lah. Saya duduk dengar Pak Long punya dahsyat punya kuliah. Tu baru 10 minit tak sekira. Saya kata pi aku dah. Lepas ni Pak Long ambil ladies sini. Lepas ni banyak tu kuliah Pak Long ladies. Selasa, Rabu, Khamis. Saya rehat dalam ni. Dahsyat memang. Mama ingat tak lagi? Dahsyat lah. Lepas tu lagi satu Ibn Qayyim kata apa? 2. Ibn Qayyim punya kata-kata 2 dia ambil. Yang ni dia cakap dalam Melayu, yang lagi satu tu dia cakap dalam Arab. Ibn Qayyim kata, hari ini adalah hari beramal tanpa hisab. Betul? Manakala tomorrow, mati adalah hari hisab dan kita tak dibenarkan beramal. Masa dibentangkan tentang semayang kita, Allah buka buku semayang, kita nak semayang 2 rakaat, nak bagi penuh buku tu, Tuhan tak bagi. Lah bukan time semayang. Masuk syurga habis semayang. Ni hisab bukan time semayang. Time nak hisab. Hisab. Bagi saya puasa boleh tak? Tak boleh puasa. Dahsyat. Kita Allah Ta'ala bagi alhamdulillah. Kita kena syukur pada Allah. Walaupun tak bertambah duit ringgit kita Pakcik Din, tapi bertambah. Ni nama dia tazkiyah. Tengok tadi dalam hadis kita baca tadi, hak mula-mula apa jadi dengan kawan tu? Satu daripada azab 77 Ali Imran tadi, satu daripada azab yang Tuhan bagi kat dia akhirat tu apa dia? Wala yuzakkihim. Tuhan tak mau cuci dosa dia. Kita ni berman Allah bagi cuci dosa. Alhamdulillah. Kita hari-hari buat dosa, tapi Allah cuci. Allah cuci. Pasal tu ikhwan, kita cuba ingat satu hadis. Kalau kita dalam Riyadhus Salihin ni, kita tengok dalam bab yang ke-11, jilid 1. Bab 11, bab mujahadah. Tapi saya tak boleh sebut muka surat lah, dia berbeza. Bab saya boleh sebut, bab yang ke-11. Antum tengok bab mujahadah. Dia nanti tak sama tu. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis daripada Anas. Tengok Allah berurusan dengan kita macam mana. Masya Allah. Bab yang ke-11, bab mujahadah. Anas kata Nabi SAW menyebut daripada Tuhan dia. Ini hadis kursi. Nabi kata, Allah kata, Iza taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a wa iza taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu minhu ba'a
wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dahsyat hadis ni. Pendek. Nabi kata, dengar apa aku nak bagi tahu. Tuhan kata, hadis kursi, tapi dia sahih. Iza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, apabila hamba itu mendekatkan diri dia kepada aku sejengkai, shibran, taqarrabtu ilaihi zira'a, aku mendekatkan diri aku kepada dia sehasta, lebih dekat. Dalam syarah dia kata apa dia? Mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan di atas petunjuk Nabi. Kita dekat diri kita pada Allah, tak payah kita terjemah banyak-banyak, kita faham benda itu. Dengan amal soleh, kita mula start, kita ada nawaitu. Nawaitu nak dekat diri pada Allah itu dikata shibran. Alah, sejengkai ni apa yang kita boleh buat dengan amal soleh, melainkan baru ada niat lah. Allah kata, kamu ada niat nak dekat diri pada aku dah bawa pahala kamu. Zira'ah, dah keluar dah pahala daripada diri kamu. Satu hasta. Wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'a. Apabila hamba aku mendekatkan diri kepada aku sehasta, aku dekat dengan dia sedepa. Ba'a, aku lebih jauh daripada dia. Wa iza atani yamshi, apabila hamba aku berjalan datang kepada aku, ataituhu harwala, aku berlari pada dia. Tuhan kata, aku harwala, aku lebih kencang daripada jalan. Apa dia? Lari, lebih laju daripada jalan. Ikhwan, Allahu Akbar. Macam mana Tuhan dekat dengan kita? Yarhamukallah. Apa sunnah bersih, Abang? Satu. Yang kedua, itu saya ucap. Abang kena ucap apa? Pertama, bersin. Lepas tu kata apa? Alhamdulillah. Lepas tu dah, ni orang bersin kena buat apa? Satu, dah orang bersin kena buat. Orang bersin pertama dia hacim. Apa dia kena kata? Alhamdulillah. Lepas tu dah ada nak orang bersin. Jangan campur orang dengar. Orang bersin kena buat apa? Rendahkan, tutup. Kan? Pasal apa? Pasal kita dah khatam dah, abang bersin, abang menguap. Betul? Abang Nan ingat lagi tak? Tadi tak ingat, ni ingat tak? Kita yang bersin, hacim, masa proses tutup itu kita disuruh merendahkan suara dan tutup, kan? Lepas tu kita kata alhamdulillah. Lepas tu orang baru orang sebelah. Sebelah Abaman siapa dia? Oh, itu belah mana? Belah kiri, belah kanan, belah depan Helmi. Okey kan? Bila Abaman dah tunaikan hak-hak dia, hak kita kata atas tadi, atis bersin, alhamdulillah pun ada. Kita kata apa? Yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamkillah, boleh, yarhamkallah, boleh. Lepas tu Abaman kena balas apa? Yahdini wa yahdikumullah. Betul? Sunnah. Dapat pahala. Apa Nabi kata? Satu orang yang ucap alhamdulillah, besar mana pahala dia? Memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan Al-Mizan. Al-Mizan tu punya besar, saya tak tahu macam mana. Dalam kitab lama-lama dia kata diletakkan dunia dan isinya di atas Al-Mizan, masih ada ruang kosong. Punya besar Al-Mizan. Tapi bila kita kata alhamdulillah dalam apa keadaan, lepas makan ke, dapat nikmat ke, bersin, kata aja alhamdulillah di atas jalan yang betul, penuh pahala atas tu. Allahu Akbar. Jadi ketika tadi Abaman dapat pahala sebesar tu, pasal tu kita nak turut serta, kita jawab dia.
Dan kata apa? Kata Imam Ibn Qayyim, dalam setiap perkataan Alhamdulillah bagi orang yang bersin memiliki doa yang mustajab. Lepas itu kita kata yarhamukallah, kita dapat doa yahdi wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah hidayahkan aku dan hidayahkan kamu dan mengelokkan urusan. Dan malaikat kata amin pada Abaman dan amin pada orang yang mendoakan Abaman. Allahu Akbar. Tengok Pakcik Din yang kata kita pergi dekat Tuhan Shibran, Tuhan mai zira'an. Kita pergi dekat Allah zira'an, Tuhan mai dekat kita ba'an. Betul? Kita pergi dekat Tuhan Yamshi, Tuhan mai dekat kita harwala. Ya Allah, besar Pakcik Din. Kalau kita duduk di atas sunnah Nabi, InsyaAllah. Lepas ni kita sambung bab yang berikutnya. An-Nawawi nak buka lagi satu bab. Tengok dia kata, sunat bagi seseorang yang bersumpah kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik, maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik itu dan dia harus menebusnya. Bila satu orang tu bagi sumpah, katalah sumpah yang tak melibatkan dosa ni, adalah dia sumpah apa-apa tapi tak melibatkan yang larangan tadi. Masalah kata apa? Aku sumpah tak pergi rumah kawan tu. Ini sumpah-sumpah yang kita kata harus. Bolehlah. Tak apa-apa aku sumpah. Aku tak pergi rumah dia. Aku tak pijak dah rumah, aku sumpah. Kata Nawawi, sunnah ajak kita. Apabila kita melihat ada kebaikan yang berlawanan dengan hak kita cakap tu, maka kita disuruh batalkan sumpah itu. Langgar sumpah itu. Pergi demi mengambil kebaikan dan bayar dia punya sumpah punya kafarah dia. Nanti dia akan cerita apa dia tu. Tengok ikhwan, bab ni adalah bab membersihkan jiwa. So jangan cepat kita nak bersumpah. Biar orang bersumpah ambil barang kita, jangan kita sumpah ambil barang orang. Jangan sekali-kali. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.